صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 30. Muka surat 30, baris yang ke-13 daripada atas. Baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan menilik, yakni melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Maka tiba-tiba di dalamnya, di dalam api neraka, beberapa laki-laki yang memakan bangkai. Maka bersabda ia, bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka itu? Jibril. Siapa mereka itu? Siapa beberapa laki-laki yang membangkai-bangkai? Jibril. Ya Jibril. Berkata Jibril alaihi salam, menjawab oleh Jibril alaihi salam, mereka itu, mereka beberapa laki-laki yang makan bangkai ni yang mengumpat manusia. Yang mengumpat manusia. Ini sambungan berkaitan dengan mengumpat, yang mana apabila hati loba atas berkata-kata, maka timbul bagai-bagai kebinasaan daripada lidah. Di antaranya adalah mengumpat. Itu kebinasaan daripada lidah yang datang daripada hati sangat loba atas berkata-kata. Kemudian mengumpat ni menyebut oleh engkau akan saudara engkau, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia. Itu mengumpat, sama ada di hadapan ataupun di belakang. Kita pergi kata perkara yang dia benci atas jalan kita nak nak mengurangkan dia, nak merendah-rendahkan dia. Adapun kita menyebut dengan perkataan yang dia pun benci, yang dia pun tidak berkenan, tetapi atas jalan nak memperbaiki, itu dipanggil nasihat. Itu tidak panggil mengumpat. Sebab terkadang kita bercakap atas jalan untuk membaiki, untuk molek, tapi dia tak benci tu, dia tak suka dengan perkataan kita tu. Duduk tegur, kenapa tak semayang, kenapa tak tutup aurah. Jadi tak semayang, tak tutup aurah ni benda-benda hak tak molek belaka ni. Yang mana di antara mengumpatnya kita cerita keburukan-keburukan. Jadi di antara keburukannya tak semayang, tak tutup aurah, itu cerita keburukan. Tapi kita cerita ni bukan nak memburukkan dia, kita cerita nak membaikkan dia. Itu dipanggil nasihat. Itu dia panggil nasihat. Tetapi bila kita bercerita berkaitan dengan tidak semayang,
tidak tutup aurat, dia suka ke tak dengan perkataan kita tu? Dia memang tak suka. Tapi itu tidak panggil mengumpat, itu panggil nasihat. Dia mengumpat ni secara dobit kasarnya, tiap-tiap perkara yang kita nak memburukkan, nak merendahkan, nak mengaibkan, hak tu dia panggil mengumpat. Adapun kita atas jalan nak membaiki, nak membetulkan, itu dipanggil nasihat. Faham tak ni? Samalah contoh bos dengan orang bawahan. Orang bawahan ni banyak kekurangan, banyak kelemahan. Dia berbeza. Bos yang nak merendah-rendahkan, yang nak memburuk-burukkan, dengan bos yang nak tegur supaya berubah. Kalau nak main pesening, lama-lama kena buang lah. Tak tahan juga main anak buah pesening. Ada ni, dia tak sama tu. Mana bos yang nak merendah-rendahkan, nak mengaibkan, lain. Adapun nak supaya dia berubah, dia berubah, dia tinggal cara-cara hak tak molek itu, untuk supaya dia jadi kau molek, itu tak angin mengumpat, itu menasihat. Sama ada kita bercakap tu di hadapan ataupun belakang, sama aja. Tapi ke arah manakah kita cerita kekurangan di dalam pekerjaan tu? Ke arah kitanya nak merendah-rendahkan dia, nak memburuk-burukkan dia, itu mengumpat. Kita cerita ni, cerita nak suruh dia berubah, biar jadi molek, tu nasihat. Dia situ kita bukan ni dia kosak tu hati masing-masing, kosak tu hati masing-masing. Tapi peseng tu boleh kenal tau. Ada. Peseng boleh kenal. Peseng dia benci ke kawan tu. Tak ada, dia benci. Dia akan cari jalan. Dia benci. Ada ni. Lain dia tu dia nak memburuk-burukkan. Dia tak sama dengan bila dia ni bertanggungjawab, dia kena ubahlah sikap dia punya orang bawahan dia tu, sebab dia bertanggungjawab. Tapi bila dia cerita supaya berubah ni, yang pekerja tu memang dia benci dengan perkataan-perkataan seumpama tu, tapi itu bukan dipanggil mengumpat. Pada ni, ni kena molek ngumpat biasa mana. Tapi rasanya kita pun boleh beza dah. Hak kita nak mengaibkan orang, dengan kita nak suruh supaya orang tu berubah, supaya orang tu berubah sebagai peringatan. Ni kalau mesin ni juga, siapa masa juga cari kerja lain. Gitu je lah. Ada ni. Hak tu nasihat, hak tu nak perbaiki. Kemudian mengumpat ni haram ijma' ulama' yang terlalu sudah bicara berkaitan hukum dia. Yang khilaf ulama'nya dosa besar ataupun dosa kecil. Jumhur kebanyakannya mengatakan dosa besar. Kemudian didatangkan ayat Al-Quran yang melarang mengumpat. Wala yarta' ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah. Adakah kasih, adakah suka seorang kamu memakan daging saudaranya yang mati, maka benci kamu akan dia, maka janganlah mengumpat. Itu hak ayat Al-Quran. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la yarta' ba'dukum ba'da wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan dengki mendengki, jangan benci membenci, dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah, maka jadilah oleh kamu akan hamba Allah, akan bersaudara. Itu hak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas terang larangan mengumpat. Sebab tu mengumpat haram ijma' ulama'. Sebab apa? Sebab jelas larangan dalam Al-Quran dan jelas larangan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mengumpat. Kemudian didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mengumpat ni lebih bersangatan daripada zina. Tapi lebih bersangatan daripada zina ni
bukan dari sudut dosa. Sebab tadilah mengumpat haram ijma' ulama. Dosa besar ke dosa kecil khilaf ulama. Berzina ijma' ulama dosa besar. Bukan kata ijma' ulama haram saja. Berzina ijma' ulama dosa besar. Bukan setakat dosa besar, dosa yang fahisyah, dosa yang keji. Bukan setakat dosa besar. Sebab berzina ni merosakkan segala-galanya. Merosakkan hubungan kekeluargaan, hubungan masyarakat. Rosak belaka tu berpunca daripada dosa besar berzina yang fahisyah, yang keji. Jadi nisbah dengan dosa antara berzina dengan mengumpat tak boleh nak banding. Memanglah besar dosa berzina, tetapi kok jalan mana hak Nabi kata mengumpat asyaddu minaz zina, lebih bersangatan daripada zina, dari sudut sukar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi SAW kata orang yang berzina qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaih. Orang berzina kemudian dia bertaubat, Tuhan terima taubat dia. Berbeza dengan orang mengumpat. Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Orang yang mengumpat ni tidak akan diampuni baginya sehinggalah memaafkan baginya oleh orang yang diumpat. Ada tak? Selagi orang yang diumpat tidak maafkan kita, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kita mengumpat. Kita minta ampun dengan Allah macam mana pun, kita dapat haji mabrur sekalipun, takkan diampuni dosa mengumpat akan seseorang selagi seseorang yang diumpat tidak memaafkan. Walaupun orang yang mengumpat ni sudah minta maaf, tiba-tiba yang diumpat terasa hati sangat-sangat tambah maaf juga, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ni. Macam sebut sebelum ni lah, kita wajib minta maaf. Itu rukun taubah. Taubah wajib ijma' ulama. Rukun taubah dosa dengan anak Adam adalah minta maaf. Maka minta maaf pun jadi wajib lah. Sebab taubah wajib, minta maaf atas kesalahan dosa kita sesama kita tu rukun taubah. Maka minta maaf tu hukumnya wajib. Orang yang diminta maaf tu memaafkan hukumnya sunat, bukan wajib. Tetapi kalaulah seseorang mudah memaafkan orang lain, Allah Ta'ala akan mudah-mudah mengampuni dosa dia. Sebab orang tu ada salah dengan kita, sebab dia umpat kita, tapi kita salah dengan Allah lagi banyak. Kita lagi banyak melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nak ceritanya, dia tak mau maaf. Dia tak mau maaf. Bila dia tak maaf, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni walaupun dia sudah sungguh-sungguh dah minta maaf sekalipun. Ini kata lebih bersangatan mengumpat daripada berzina. Berzina direct minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat nasuha Allah Taala akan mengampuni. Ini sebut zina secara umum lah. Ada juga zina yang berkait dengan kesalahan dengan anak Adam. Ada juga zina yang berkait dengan kesalahan anak Adam. Sebab mengumpat kesalahan dengan Adam pada segi al-ir. Ir ni panggil apa? Panggil dia punya kemaluan dia, imej dia. Padahal irdung ni apa panggil apa? Air muka dia ke apa panggil? Jatuh dia punya kemaluan dia. Kemaluan ni bukan kemaluan ni, kemaluan sungguh, bukan kemaluan tu. Mana apa ni? Jatuh air muka ke gitu. Itu ir. Dia dosa yang ada dalam bab ir, dalam bab dipanggil apa? Imej ni adalah mengumpat, mengfitnah, memaki hamun, jatuh air muka dia. Kita umpat dia, malu dia. Kita fitnah dia, Allah dia nak letak muka mana. Kita maki dia. Tengok muka kan, bila dimaki tu kan, bera muka dia, pada bera. Apa? Berubah muka dia sebab apa? Malu dia. Dah orang maki dia depan orang ramai. Mana tu?
nak mana tu? Ada. Itu panggil apa? Ir ni apa panggil image. Dan kita dipanggil kemaluan, dia panggil. Dosa nak ada dalam bab hormat. Di dosa nak ada 5. Agama, kita tuduh seseorang kafir, syirik, bid'ah, sesat, tuduhan yang tidak sebenar. Itu dosa pada agama. Dosa pada harta kita fahamlah, kita ambil harta orang. Dosa pada diri, kita cederakan orang. Itu dosa nak ada tu. Kalau zaman muda-muda kita dulu, kita pernah lepas orang ke, terajang orang ke, kata orang ke, pukul orang ke. Kalau kawan tu masih lagi ada, kena pergi minta maaf. Itu dosa dengan ada dalam bab diri. Dosa dengan ada dalam bab dalam bab image, hak mengumpat tadi. Satu lagi dosa dengan ada dalam bab kehormatan. Kehormatan ni mana apa? Dia berzina dengan isteri orang. Dia berzina dengan anak dara orang. Ni dosa nak ada. Ni sama dengan mengumpat. Tidak akan diampuni selagi tidak dimaafkan oleh suami dia ataupun ibu bapa dia. Ada ni. Mana ada jugalah berzina sebagaimana mengumpat, dosa dengan anak Adam. Sebagaimana mengumpat ni sebuah dosa dengan anak Adam yang tidak akan diampuni selagi tidak dimaafkan. Bukan serupa ni serupa dari segi dosa. Berzina semacam sebut terdahululah, dosa yang amat besar. Tak ni nak banding dengan dosa mengumpat. Cuma hak kata bersangatan mengumpat dia berzina kerana sukar untuk diampuni. Berzina minta ampun dengan Allah, Allah Ta'ala akan ampuni. Itu berzina yang tidak berkait dengan dosa dengan anak Adam dalam bab kehormatan. Dalam bab kehormatan. Contohnya berzina dengan isteri orang, berzina dengan anak dara orang, maka nak kena pergi minta maaf dengan suami dia, kena pergi minta maaf dengan ibu bapa dia. Yang mana dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengatakan kalau adab biasalah mustahil untuk kita pergi minta maaf. Tak ada jalan di situ kita nak pergi minta maaf. Kita pergi jumpa suami dia, kita pun pergi minta maaf. Kita pergi jumpa ibu bapa dia, kita pun pergi minta maaf. Tunggulah sekejap, dia kata. Dia pun pergi dapur, keluar senapan patah ke apa, keluar parang. Faham tak ni? Maknanya minta maaf memang kemudaran besar akan menimpa kita. Tapi macam mana kita nak bertaubah? Sebab kita tidak mampu nak mencukupkan rukun taubah. Sebab ini berzina yang berkait dengan anak Adam. Salah satu rukun taubah kena pergi minta maaf. Kita tak mampu nak menyempurnakan salah satu daripada rukun taubah, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak pergi minta maaf. Kita tidak mencukupkan rukun taubah. Nak pergi minta maaf bila mudarat, syarat tidak benar kan? Ad-darar yuzalu. Tu. Kemudaratan kita kena hilangkan, kita kena hindari kemudaratan. Pada syarat tidak membenarkan kita pergi minta maaf. Minta maaf tu wajib, tapi syarat tidak membenarkan jika mudarat kepada kita. Ada ni. Lepas tu macam mana? Tergantunglah. Tidak akan diampuni selagi tidak dimaafkan. Tu je. Tidak akan diampuni. Sebab kita tidak mampu nak melengkapkan rukun taubah, minta maaf. Lepas tu macam mana? Kita hadap dengan Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyakkan amal ibadah, kita sentiasa istighfar, kita istighfar, kita buat ibadah, kita buat kebajikan, kita infak, kita apa pun, kita sedekah pahala kita kepada orang yang kita ada dosa dengan dia, yang kita tak mampu nak minta maaf. Tu jalan dia. Lepas tu diampuni dosa kita? Tidak. Berhadapan di mahsyar, mudah-mudahan dengan banyak kita sedekah pahala ke dia, Allah Ta'ala buka hati dia, dimaafkan kita di hari akhirah. Tergantung kita juga lah. Ada ni. Tapi itu jalan. Itu jalan. Ada ni. Itu dalam kitab Minhaj, di pembicaraan Aqabah yang kedua, Aqabah Taubah ni, dia agak panjang jugalah bicara berkaitan dengan dosa dengan anak Adam. Sebab dalam kitab Minhaj, sebagaimana kitab Penawar Bagi Hati dan kitab-kitab yang lain, dia bahagikan dosa kepada 3. Dosa kita dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan.
yang tidak berkait dengan dosa dengan anak Adam. Yang kedua, dosa kita dengan Allah berkait dengan tinggal kefarduan, semayang tinggal, puasa tinggal, zakat tak bayar. Satu lagi dosa kita dengan anak Adam, hak berkait dosa kita dengan Allah yang berkait dengan anak Adam. Sebab dosa kita bukan dengan anak Adam, dosa kita bukan dengan manusia, dosa kita dengan Allah. Sebab Allah yang larang ni, wala yarta' ba'dukum ba'da, jangan mengumpat. Mana Allah larang dosa kita dengan Allah, tapi kesalahan berkait dengan anak Adam, bukan dosa kita anak Adam. Sebab ada ketikanya syarak tiba-tiba membenarkan kita mengumpat dekat cerita di bawah. Ada ni. Jadi kesalahan kita kesalahan dengan Allah, tetapi berkait dengan anak Adam. Itu dosa yang ketiga. Dia bagi tiga jenis dosa. Dosa dengan anak Adam dia pecah pada 5 tadi. Kemudian dipanjang pembicaraan satu-satu tu. Dosa dengan Allah berkait dengan tinggal kefarduan diringkas. Tinggal semayang, tinggal puasa contohnya, maka hendaklah ia mengqada sedapat-dapatnya. Dia gitu je. Dosa dengan Allah tinggal kefarduan, tinggal semayang, tinggal puasa. Imam Ghazali hanya tulis, maka hendaklah engkau mengqadakkan akan dia sedapat-dapatnya. Gitu je. Lepas tu macam mana nak qada sedapat-dapat ni? Macam mana cara nak qada? Macam mana cara nak susung, nak atur macam mana? Hak tu kena balik dalam kitab fiqh. Hak kita baca lepas Isyaq Fathul Mu'in tu. Di awal pembicaraan berkaitan dengan qada semayang tu. Ada bicara dalam kitab Fathul Mu'in berkaitan dengan qada semayang tu. Kita boleh tengok kitab-kitab yang lain, kitab-kitab Jawi, Sabila contohnya. Dia ada cerita dalam macam mana cara kita nak mengqadakkan semayang puasa kita. Tapi dalam kitab Minhaj hanya sebut, maka hendaklah engkau mengqadak akan dia sedapat-dapatnya. Sekat tu je. Hak panjangnya dosa dengan anak Adam, termasuk tadi dosa pada kehormatan. Dosa pada kehormatan dengan bahawa seseorang berzina dengan isteri orang ataupun anak dara orang, itu dipanggil dosa dengan anak Adam pada kehormatan. Pada kehormatan. Ada ni. Dah hak mana hak Nabi kata hak berzina minta bertaubat tu hak ampun dosa, tadilah bukan isteri orang, bukan anak dara orang. Berzina dengan siapa? Berzina dengan orang kafir ke, berzina dengan janda ke, tu. Tapi jangan salah faham pula ni. Buat salah faham juga-lah. Nak berzina jangan berzina dengan isteri orang, payah. Nak diampuni jangan duk berzina dengan dara orang. Lepas tu jom pergi cari pak bayar ni lah, golok-golok macam itulah. Dia ni nak pergi golok dulu ni dak, dia duit dia mahal, duit kita murah ni pergi golok kat orang kafir. Ataupun dia tu berzina dengan janda bukan nak dara. Jangan salah faham ni. Dosa besar, dosa yang keji berzina ni. Tapi hak Nabi royak berzina bertaubat tu ampun ni dosa yang bukan isteri orang dan bukan anak dara orang. Ada ni. Tapi itu dosa sama, dosa besar belaka. Tapi hak tu hak Nabi kata bertaubat tu ampun. Mengumpat kena minta maaf. Berzina isteri orang pun kena minta maaf. Berzina dengan anak dara orang pun kena minta maaf. Selagi tidak dimaafkan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat lagi waktu saya sebutnya, dia kata berzina dengan orang kafir ke, berzina dengan janda ke, lepas tu dia royak dah. Jangan ambil buah ni pergi zina dengan janda, jangan, dia kata. Dia pun ingat takut orang salah faham. Aku kata nak berzina boleh, jangan berzina anak dara, berzina dengan janda. Siaplah jadi fitnah lagi tu, mana boleh. Tapi saya ingat kita pesan, jangan salah faham. Takut lagi salah faham kan. Nak berzina boleh, zina dengan orang kafir. Nak berzina boleh, berzina dengan janda, jangan zina dengan dara orang. Siap gitu. Jadi hak berzina pun ada jugalah yang seumpama mengumpat
dosa berkait dengan anak Adam sukar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni selagi tidak dimaafkan. Tadi nak minta maaf macam mana? Timah tadi kata memang tak ada jalan kita nak minta maaf. Ada ni. Tak tahulah, takut lepas dia bercerai ke apa semua, tak tahulah. Boleh minta maaf tu tak tahulah, tapi nak kita minta disebut gitu. Memang kita kata kalau kita cakap kampung kok, adat kata kok memang tak ada jalan lah kalau cakap kampung. Mana kita direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ya apa ni, kita berhadapan di mahsyar bukan panggil nyadar pandang dengan tak ada persiapan dak ni. Kita istighfar kepada orang yang kita tadi nak minta maaf tadi tu lah. Kita buat amal ibadat sedekah pahala ke dia. Kita buat amal ibadat sedekah kepala kepada orang lain, pahala kita tak luar. Pada ni kita sedekah pahala kita pada orang lain, pahala kita tak luar. Dia bukan macam sedekah benda dunia ni. Beri makanan kita ke orang, tak ada lah separuh, tinggal kita separuh. Dan makanan kita bawa, kita beri kat orang separuh, tak ada lah separuh. Ni dah sedekah pahala kebajikan kepada orang lain, tidak mengurangkan pahala kebajikan diri kita sendiri. Kemudian didatangkan satu hadis lagi hok baru kita mengumpat ni. Dan menilik, mana melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Maka tiba-tiba di dalamnya, dalam api neraka, beberapa laki-laki yang memakan bangkai. Memakan bangkai ni seperti ayat Quran tu lah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Itu mengumpat, adakah kamu suka makan daging saudara kamu dalam keadaan bangkai? Ni sama macam ayat Al-Quran. Jadi pada malam Mi'raj Nabi melihat dalam api neraka. Berarti sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah, syurga neraka sudah ada. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mengatakan uiddat lil muttaqin, telah disediakan akan syurga bagi orang yang bertakwa. Nah, hak neraka pula uiddat apa ni? Hak neraka uiddat lil kafirin. Syurga uiddat lil muttaqin. Mana apa? Telah disediakan. Ada dah. Syurga ada dah, neraka ada dah. Hak Mu'tazilahnya tidak. Syurga, neraka sekarang belum ada. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab, syurga sebenar dan sudah ada sekarang, neraka sebenar dan sudah ada sekarang. Kenapa didatangkan sudah ada sekarang? Nak cerita itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Syurga neraka ada dah sekarang. Mu'tazilah berbeza. Syurga neraka belum lagi Tuhan buat, belum lagi ada sekarang. Sebab syurga neraka tak mau pakai lagi sekarang kan. Buat apa awal-awal? Jadi duduk saja membazir lah dia kira gitu. Sebab tu Mu'tazilah dia lebih kepada tahsinul aqli, takbihul aqli. Tahsin takbih al-aqliyaini. Elok tilik akal, tak elok tilik akal. Itu Mu'tazilah. Jadi kalau Tuhan buat dah syurga neraka, gunanya belum, elok ke tak elok gitu tu saja. Tak elok, dia pun pakai akal, tak ada lagi. Dia kata ada ni. Ini lakon ni, ini lakon akal. Dia Mu'tazilah ni, dia bukan bab pegangan saja, dia nilai lakon akal. Bab hukum syarak gitu juga, bab hukum syarak. Hukum ni macam mana ni? Sesuai, boleh. Okey, boleh. Hak ni tak sesuai dah sekarang ni. Ini hukum agama ni tak sesuai dah sekarang. Itu dia panggil Mu'tazilah.
Sebab Mu'tazilah pegangan pun pakai akal. Ayat Al-Quran hanya mengkuatkan hak akal je. Ayat Quran ambil juga, tapi dia dahulukan akal. Ayat Quran hanya nak menguatkan hak akal je. Tapi bukan dalam bab pegangan saja, dalam bab hukum hakam porong agama, cabang agama pun mereka mendahulukan akal pada nakal pada Al-Quran dan hadis. Ni kata Mu'tazilah moden ni. Hukum agama jelas dalam Quran dan hadis. Dia pusing lah kok mana pun. Sebab apa? Sebab hukum ni dinilai kau akal tak sesuai. Tak sesuai dah. Jadi dia nilai sesuatu ni tahsinul aqli, takbihul aqli, elok ke tak elok sini. Pada ni kita nilai kod syarak. Kalau syarak kata gitu, itu elok. Kita nilai kod syarak kata jangan, itu tak elok, keji, buruk. Kita pergi kod tu. Dia tak. Dia kira pada akal elok. Quran pun perintah. Okey, salam balik. Jadi dikuatkan dengan Al-Quran. Akal kata dah sesuai ni tak elok. Al-Quran perintah. Dia pusing kat mana-mana pun, biar jadi perintah tu pergi masuk kod lain. Sebab tu dia pokok Mu'tazilah ni, dia banyak menggunakan bagai-bagai slogan. Dia gunakan slogan. Dia pakai akal ni. Ilmu pun tak ada mana, dia banyak pakai akal. Dia membaca sendiri pakai akal. Dia pun membaca pula buku-buku karangan cendekiawan, dia panggil cendekiawan Islam. Cendekiawan tu dia bukan beraliran agama, tapi dia mengkaji agama dengan akal. Lepas tu dia pun tulis buku agama. Ni kadang-kadang menjadi ikutan kepada orang Islam. Dia cendekiawan, dia ni akal dia cerdik. Ilmu agama dia tak ada, tapi dia ambil ayat Quran, ambil hadis Nabi, dia kira akal dulu. Dia hurah ayat tu berasal pada akal. Itu dia Mu'tazilah. Dia panggil Mu'tazilah moden tu. Di kalangan cendekiawan Islam yang bukan berlatar belakang agama. Dia mengkaji dengan akal dia. Buku-buku ditulis bagai-bagai. Ni kadang-kadang orang Islam dia ambil buku tu, lepas tu dia nak mengelokkan hak akalan dia tu, digunalah slogan-slogan. Ada ni. Kan slogan kan mani-mani slogan kan. Slogan tu mani-mani, tapi pengisiannya tak ada. Pengisian syaraknya tak ada. Hanya berdasarkan kepada akal semata-mata, bercampur dengan nafsu sendiri. Ni timbul Mu'tazilah moden ni. Jadi bab pegangan pun akal, bab forok, bab cabang agama pun akal. Itu Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah fikir kau akal, syurga neraka kalau Tuhan buat dah, pakainya tidak, jadi sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada saja. Tak ada Tuhan ni, tak ada saja, tak ada palsu, tak ada sia-sia, tidak ada. Maka dak panggil saja tu. Buat syurga, buat neraka dah, pakainya belum. Maka tak ada lagi syurga neraka. Dan Nabi Adam AS tu, itu bukan syurga tu, itu syurga dengan makna bustan, taman, kebun, bukan syurga sebenar. Dia boleh pergi belakang kat ni akalan cerdik. Dia boleh kat tu pergi kat ni. Sebab itulah Mu'tazilah yang masyhurnya adalah perkara jahat bukan qada Allah. Tu Mu'tazilah. Perkara jahat bukan qada Allah. Sebab apa? Tak terima di akal. Macam mana mungkin perkara jahat yang Allah Ta'ala ni yang Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala tak reda, yang Allah Ta'ala perintah kita benci sama akan perkara jahat, yang Allah Ta'ala perintah kita cegah perkara jahat, takkan benda tu mari daripada Allah Ta'ala sendiri? Tak logik tu kan. Itu masyhurnya Mu'tazilah menafikan qada jahat, perkara jahat qada daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana orang Islam yang berfahaman seumpama ni? Adakah dia belajar dengan Mu'tazilah? Tidak, dia pakai akal dia sendiri. Dari tak ngapa ke rukun iman yang ke-6
baik jahat, untung baik, untung jahat daripada Allah Ta'ala. Dia tak ngapa ke? Dia ngapa, tapi dia ngapa mulut, dia tak faham pun, dia tak pegang pun. Maka dia pegang pakai hak logik akal. Dari segi akal tak menasabah perkara jahat qada Allah. Dia pun pegang hak jahat bukan qada Allah. Mari mana? Mari daripada akal. Itu Mu'tazilah. Dia pakai tahsin, takbih, elok ke tak elok ke, akliyah ini akal kedua-duanya. Itu Mu'tazilah. Ada ni. Tapi huraian akal Mu'tazilah bab pegangan pun memang nyakutlah. Sebab itulah kita maklum 2-3 khalifah Islam yang dipengaruhi oleh golongan-golongan Mu'tazilah. 2-3 orang di kalangan khalifah Islam terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Kemudian fahaman Mu'tazilah ni dia malap, kemudian tapi golongan-golongan terpesong ni dia malap ketika ahli sunnah kuat. Bila ahli sunnah kalau lama kurang mantap, dia pun akan timbul kembali. Ada ni. Sebab tu kadang-kadang golongan-golongan terpesong ni ketika ada tutup guru, dia keluar sekali tutup guru pun tutup guru pun perjelaskan, dia pun senyap pula. Tapi dia tak berubah. Tutup guru mati seorang, mati dia pun timbul balik. Ni perangai ni lah. Ni zaman berzaman dah seumpama ni. Ada ni. Jadi apabila tutup guru ulama-ulama ni kurang, dia pun naik semula. Ni ada. Ketika guru ada, dia tak boleh nak berhadapan. Dia dengan kita orang awam ni dia boleh lah. Dia boleh lah. Tapi kalau berhadapan dengan ulama-ulama yang rasikh, yang mahir sungguh, memang tak boleh nak pergi. Dulu-dulu pun saya biasa dengar rakaman-rakaman perbahasan. Dengar, tapi saya kurang minat benda gitu. Tapi hujah-hujah tu ni memang kemah. Pada habis situ je sebenarnya. Dibaca ayat Quran, baca hadis Nabi pun tak ada alat-alat pun. Untuk tanya dari segi alat, kamu baca gitu kenapa pakai sakut situ je. Ada ni. Maknanya kita dengar punya cara hujahan tu memang tak nak pergi. Manakala orang minat, memang dia ambil sungguhlah. Saya tak apa minat gitu. Tak pandai pun. Tak pandai dengar tu boleh lah. Tapi dia kalangan ni ulama-ulama ahli sunnah jemaah pun kena ada juga orang yang berkemahiran seumpama tu, kena ada. Tapi yang berkemahiran sungguhlah. Kalau yang tidak berkemahiran kadang-kadang akan memburukkan nama hak sebenar pula. Dia kadang-kadang orang tak sebenar ni dengan kepetahan dia, dengan ni cara dia lah, macam mana nak pusing, macam nak apa. Tu kadang-kadang hak tak sebenar pun akhirnya timbul dia. Tu kena cermat juga. Kadang-kadang ialah mengaku ahli sunnah wal jemaah, tapi jalanan tak benda ni orang panggil tak mantap lah, tak kemah. Kadang-kadang huraian pun tak bertepatan mana dengan ahli sunnah wal jemaah. Ni jadi masalah. Ada ni. Tambah kita dalam agama ni banyak perkara yang kita ada takat dia. Kita fikir sampai setakat ni. Lepas ni janganlah. Kenapa Allah? Tak payahlah tu. Kenapa Allah qadakkan perkara jahat? Kenapa? Tak payah tanya tu. Kenapa Allah tak qadakkan baik belaka? Akhirnya kenapa Allah buat Nabi Adam AS? Timbul kata lama-lama. Maduk kenapa dia ada hak dia. Tapi Mu'tazilah memang dia pakai akal. Jadi balik pada syurga neraka, Mu'tazilah kata tak ada lagi. Ni. Nabi melihat ke dalam api neraka pada malam Mi'raj. Maka tiba-tiba di dalamnya beberapa laki-laki yang memakan bangkai. Makan bangkai macam dalam ayat Quran tu lah. Lepas tu ada dah kau orang masuk neraka ni? Ada dah? Ke ada dah ummah manusia sebelum Nabi Adam AS? Kiamat dah sekali.
Kena hukum dah sekali. Barulah dijadikan Nabi Adam pula. Tak ada soalan lelaki dan neraka. Mana? Itu dia panggil apa tu? Ibaratul amsal, dia panggil gambaran, contoh jua. Bukan ada dah. Gambaran, contoh. Maknanya kalau orang buat satu-satu perkara, ini gambaran seksaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran contoh seksaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabda ia, bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka itu ya Jibril? Siapa lelaki yang makan bangkai ni? Berkata Jibril alaihissalam, jawab Jibril alaihissalam, mereka itu mereka yang memakan bangkai tadi ni, yang mengumpat manusia. Ni. Yang mengumpat manusia. Kemudian ada riwayat hak Nabi tengok pada malam Mi'raj, orang yang garu muka dia, satu kaum, ini cerita laki-laki, satu kaum yang mana dia garu muka dia dengan kuku mereka. Ada kan cerita tu, garu muka dengan kuku mereka. Maka Nabi tanya, siapa kaum ni? Nabi kata, mereka yang mengumpat akan manusia dan menjatuhkan akan a'rad, mana apa? Kemaluan manusia, atau kerja dia. Ini cerita beberapa laki-laki yang makan bakat. Ini cerita kaum yang duduk apa cakar. Nah, kita kata cakar tau kalau kita Terengganu ni. Dia cakar muka dia dengan kuku daripada api neraka, daripada besi api neraka. Nah, jadi Nabi tanya Jibril alaihissalam, Jibril pun kata mereka itu adalah allazina yaghtabuna nas. Mereka ni mengumpat akan manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan menjatuhkan mereka itu pada kemaluan manusia. Dia kerja dia nak menjatuhkan imej orang dia. Itu kerja dia, mengumpat, dan kerja dia menjatuhkan imej orang. Hak ni kalau kita kata learning kok dalam FB ni. Dalam FB kerja tak ada kerja nak menjatuhkan maruah orang, nak menjatuhkan imej orang. Tapi ni mungkin bukan orang Islam. Dan FB ni tu kok nyamuk ramai. Bukan orang Islam pun, dia guna nama Islam, dia berlakon. Lepas tu kok kerja dia tak ada kerja dia mengumpat, dan kerja dia menjatuhkan mana ni maruah imej orang Islam. Dia nak buruk macam mana pun. Tambah pula kalau orang agama, dia label lah, lebay lah, apalah, dia nak memburuk, nak menjatuhkan. Tambah pula kalau orang-orang alim tu tunggu lagilah kerja dia. Ini kaum yang diperlihatkan kepada Nabi pada malam Mi'raj, duduk garu muka dengan kuku-kuku mereka. Mereka yang mengumpat akan manusia, dan mereka yang menjatuhkan akan maruah manusia, imej manusia. Ini kena jagalah. Tapi tak adilah, waktu kadang-kadang memang kerja dia dah. Dia duduk situ, dia makan gaji kerja dia tu. Tapi kalau ada orang yang kerja sukarela, buat kerja gitu, Allah, waktu padang lah. Akhirat dia tak percaya, atas dunia boleh upah. Tapi kalau kita orang Islam, percaya akhirat, kerja kita tak ada upah, tapi kita buat kerja jahat. Ni nak cerita macam mana? Tak ada upah, tapi kerja kita tu kerja jahat. Pada ni ni kira-kira tu. Kalau kita buka FB, jumpalah golongan-golongan yang seumpama ni, golongan yang seolah-olah tak ada akhirah di dalam pegangan, tak ada dosa pahala bagi mereka. Tapi tadilah orang yang memang tugas dia dah, kerja dia dah. Kadang-kadang bukan orang Islam pun, dia hanya menyamar guna nama orang Islam. Ini hak berkaitan dengan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengumpat.
dan ketahui olehmu bahawasanya mengumpat itu haram dengan ijma'. Jelas dalam Al-Quran, hadis lah kan, ijma'. Haram ijma'. Yang khilafnya dosa besar ataupun dosa kecil. Haram ijma' ni melainkan pada 6 tempat. Diharuskan padanya pada 6 tempat mengumpat. Diharuskan mengumpat. Harus di sini bukan harus hukum 5 tu. Buat tak apa, tinggal tak apa, bukan ni. Harus dengan mana apa? Ada mulimtina, tidak ditegah. Dengan bahawa dibenarkan pada syarak, terbenar sunat, terbenar wajib. Itu diharuskan. Diharuskan mana apa? Tidak ditegah pada syarak. Diharus mana apa? Dibenarkan pada syarak, dibolehkan pada syarak. Itu diharuskan. Kita sebut haruh-haruh ni kok macam wajib, sunat, haruh tu lah. Haram aku bukan haruh tu ni. Diharukan dengan mana? Ada belimtina, tidak ditegah, tidak diharamkan, dan terbenar harus syarak, terbenar sunat, dan terbenar wajib. Sebab terkadang 6 perkara ni ada yang mengumpatnya sampai hukum wajib, dan ada sampai hukum wajib mengumpat, wajib ijma' ulama. Ni kena ngaji belaka lah ni. Asalnya mengumpat haram ijma' ulama, melainkan pada 6 tempat yang diharuskan, yang dibenarkan, yang tidak dilarang pada agama. Dibenar ni pada syarak, terkadang harus, terkadang sunat, terkadang wajib. Kemudian hak wajib ni pula ada yang wajib mengumpat, wajib ijma' ulama. Tidak mengumpat dosa pula kitanya. Oh gitu. Ada ni. Hak mengumpat yang dibenarkan pada syarak, kitab penuh hati, kitab Hidayatus Salikin. Kitab cek je tu, tak jawi je. Penuh hati, kitab Hidayatus Salikin, kitab Hidayatus Salikin. Kalaulah Hidayatus Salikin hak ni hak hak nipih. Hidayatus Salikin hak nipih muka surat 60. Kalau Sairus Salikin juzuk yang ketiga muka surat 87. Tu boleh balik tengok tu. Tapi dia tu Salikin muka surat 60 ni hak nipih. Dia dah tuliskan dak tebal, bukan tebal tu cari dirilah. Hak nipih. Muka surat 60 kalau nipih. Kalau dalam kitab Sairus Salikin juzuk yang ketiga muka surat 87. Kalau dalam kitab Al-Azkar babu bayani ma yubahu minar ghibah, itu muka surat 303. Bab pada menerangkan barang yang diharuskan daripada mengumpat. Dalam kitab Riyadhus Salihin, kalau kita buka Dalilul Falihin, syarah pada Riyadhus Salihin juzuk yang keempat muka surat 365. Tu kitab-kitab besar tu, kitab Arab. Kita ambil kitab Jawi, Penawar Hati muka surat 30, Hidayatus Salikin muka surat 60, Sairus Salikin juzuk yang ketiga muka surat 87. Kitab Imam Ghazali, kitab Imam Nawawi. Tak nak pergi dah lah. Imam Ghazali, Imam Nawawi, nak pergi kat mana lagi pada ni? Dalam kitab Al-Azkar panjang bicara, termasuk berkaitan dengan mengumpat, mengumpat dibenarkan pada syarak, hak berkaitan dengan wilayah pemerintahan, yang mana tidak didirikan pemerintahan atas jalan yang sebenar, atas jalan yang sebenar. Maka wajib kena sebut bagi orang yang berpengetahuan. Kena sebut ni, pemerintahan seumpama ni begini, wajib kepada orang-orang yang ada pengetahuan, orang-orang berkenaan. Sebab apa ni? Untuk menyelamatkan. Mengumpat ke tak? Mengumpat lah. Tapi apa hukumnya? Wajib.
Orang-orang yang berpengetahuan, dia tidak boleh berdiam diri. Dia kena sebut, dia kena cerita satu-satu keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang diberi tanggungjawab pemerintah yang tidak menunaikan tanggungjawab dia. Tapi cerita apa tu? Cerita keburukan orang. Orang yang kita cerita benci ke tak? Pasti dia benci. Sebab dia sayang kepada kekuasaan dia. Atau dibicara dalam kitab Al-Azkar dan juga dalam kitab Sirjul Talibin kalau tak silap, berkaitan dengan pemerintahan. Ada ni. Cuma dalam kitab kita ni mungkin didatangkan enam perkara tu satu-satu. Tapi dia punya huraian tak detail lah. Mana nak detail, kalau nak buku kitab Jawi, kitab Sirjul Salikin tadilah, kulit yang ketiga, juzuk yang ketiga, muka surat 87, Sirjul Salikin. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, tuan kitab Hidayatus Salikin jugalah. Ada ni. Sebab dulu pernah timbul mengumpat yang dibenarkan pada syarak mengaruh. Mana ada mengumpat dibenarkan pada syarak? Saya selama ini belajar tak pernah jumpa. Dia tak belajar pun. Dia tak belajar pun. Panjanglah jadi isu. Adalah orang agama mengumpat memang tidak dibenarkan pada syarak begini-begini. Di hujung tu memanglah dalam keadaan tertentu dibenarkan. Dia putih setakat tu tidak cerita dah. Ada. Isu masa tu mengumpat yang dibenarkan. Dia pun cerita hak mengumpat hukum asal tu. Haram ijma' ulama'. Dia ambil situ. Panjang-panjang hak tu kita maklum lah tu. Tapi di hujung tu memang dah keadaan tertentu ada yang dibenarkan pada syarak. Dia berhenti habis dia tulis. Oh gitu je. Ni golongan yang apa ni? Yang menyembunyikan kebenaran. Kata ni. Pernah timbul, pernah isu jadi isu besar. Hak mengumpat dibenarkan pada syarak. Ni. Saya ingat ni Penawati ni musurat 30 dengan Hidayatus Salikin musurat 60. Penawati musurat 30, Hidayatus Salikin musurat 60. Mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Hak mana yang dibenarkan, kita kena ngaji molek lah pulaknya. Jangan pakai rambang pulak. Saya rasa hak ni dah berkali. Hak syarak benar kan, jangan ni dosa dengan anak Adam ni. Bayar dengan pahala pada hari akhirah. Kalau mengumpat tu mengumpat yang tidak dibenarkan pada syarak. Jadi kita ambil molek hak dalam kitab Penambah Hati, hak mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Kemudian malam ni lebih sikit masa ni sebab lepas isyak tak ada lah. Sebab lepas isyak saya nak pergi ke Sulaiman. Jadi Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang dia last ni, esok dia mana pergi ala ke Pinang Merah apa semua tu. Esok ke lusa gitulah. Jadi hak last nak pergi jumpa malam ni di Surau Imam. Jadi lepas isyak ni tak ada. Kita mula balik minggu hadapan. Jadi untuk minggu ni hanya lepas maghrib sajalah. Lepas maghrib, lepas isyak kita minggu ni tak ada, insya-Allah kita sama balik minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai